Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Afidatul Syazwani binti Effendi. Saya Nur Ashikin binti Sakir. Saya ingin membentangkan projek akhir CFT 1022 yang bertajuk Konsep Identiti dan Jati Diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu melalui isu penyalahgunaan dada. Yang pertama adalah pengenalan. Identiti dan jati diri Melayu membentuk asas kebudayaan dan ketamadunan, melahirkan nilai-nilai seperti kekeluargaan, kesopanan, dan keagamaan. Keharmonian dalam kehidupan masyarakat Melayu selalunya bersandar pada penghormatan terhadap tradisi, bahasa, dan adat resam yang menjadi identiti untuk mereka. Namun, isu penyalahgunaan dada membuka tirai kepada cabaran serius yang menggugat kestabilan identiti ini. Pengaruh negatif dada bukan saja merobohkan nilai-nilai murni dalam masyarakat Melayu, malah menyebabkan disintegrasi keluarga dan menimbulkan impak serius terhadap kemajuan sosial. Seterusnya, kita beralih kepada penyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama ialah permasalahan ini menggarisbawahi keperluan mendesak untuk mengesan punca serta faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi penyalahgunaan dada dalam konteks budaya Melayu. Yang kedua, tanpa penyelesaian yang bersepadu, isu ini boleh mengancam kelestarian nilai-nilai identiti yang menjadi waris budaya berharga dalam masyarakat. Selanjutnya, persoalan kajian. Persoalan kajian yang dapat diajukan untuk menyelidiki isu penyalahgunaan dada dalam konteks budaya dan identiti Melayu yang merangkumi beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama ialah apakah persepsi masyarakat Melayu terhadap penyalahgunaan dada dalam konteks budaya dan identiti mereka. Yang kedua, apakah punca-punca utama penyalahgunaan dada dalam kalangan masyarakat Melayu? Yang ketiga, sejauh manakah kesadaran dan pengetahuan masyarakat Melayu tentang risiko penyalahgunaan dada? Untuk objektif kajian pula, dalam konteks isu penyalahgunaan dada, konteks budaya dan identiti Melayu, objektif kajian adalah seperti berikut. Mengidentifikasi pandangan dan kefahaman masyarakat Melayu terhadap isu penyalahgunaan dada. Kedua, mengidentifikasi punca-punca penyalahgunaan dada termasuk faktor-faktor sosioekonomi, kebudayaan, dan persekitaran. Ketiga, mengukur tahap kecerdasan dan pengetahuan masyarakat Melayu tentang risiko penyalahgunaan dada. Seterusnya adalah batasan kajian. Batasan kajian mendapatkan batasan geografi dengan memberi tumpuan kepada masyarakat Melayu di kawasan perkampungan. Memang mungkin kawasan luar bandar mungkin lebih terdedah kepada penyalahgunaan dada. Namun, untuk kajian kali ini, saya ingin meletakkan situasi di perkampungan untuk penyalahgunaan dada. Kedua, menganalisis pengetahuan, persepsi, dan pengalaman masyarakat Melayu dewasa terhadap penyalahgunaan dada. Dapat kita lihat, kebanyakan yang menggunakan dada adalah golongan dewasa, di pertengahan antara remaja, dewasa, dan warga emas. Oleh itu, saya ingin mengkaji dengan lebih mendalam pengetahuan orang dewasa tentang penyalahgunaan dada. Seterusnya adalah metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk, kedua pengumpulan data, yang ketiga kaedah Google Form, dan terakhir kaedah menganalisis dan mempersembahkan data. Saya telah menggunakan Google Form sebagai alat untuk menganalisis pengetahuan orang-orang mengenai penyalahgunaan dada. Saya telah mencari 15 orang responden untuk menjawab Google Form tersebut. Saya juga telah membahagikan kepada dua bahagian, yaitu yang pertama mengenai diri responden dan bahagian B ialah bahagian soalan-soalan yang harus dijawab oleh responden. Seterusnya adalah analisis kajian. Dapat Anda lihat di screen adalah terdapat dua carta pie. Yang pertama mengenai umur 15 orang responden. Yang kedua ialah kawasan tempat tinggal 15 orang responden. 26.7% adalah responden yang berumur 18 hingga 20 tahun.
13.3% adalah responden yang berumur 25 tahun ke atas, 60% adalah responden yang berumur 20 hingga 25 tahun. Kemudian, saya telah meletakkan kawasan tempat tinggal. 40% adalah kawasan luar bandar, 60% adalah responden yang tinggal di kawasan bandar. 40% adalah kawasan luar bandar, 60% adalah responden yang tinggal di kawasan bandar. Berikut adalah jadwal yang saya dapat melalui responden. Soalan yang pertama adalah bagaimanakah Anda menilai impak penyalahgunaan dada di dalam ketamadunan Melayu? 11.8% telah menjawab positif, 82.4% menjawab negatif, dan 5.9% menjawab tidak pasti. Yang kedua, apakah kesan pengambilan dada ini dapat merosakkan ketamadunan Melayu? 94.1% menjawab ya, 0% menjawab tidak, 5.9% menjawab tidak pasti. Siapakah yang lebih berpotensi untuk mengambil dada? 5.9% menjawab kanak-kanak, 9.4% menjawab orang dewasa, dan 0% menjawab warga emas. Apakah penyalahgunaan dada memberi kesan yang buruk kepada ketamadunan Melayu? 88% menjawab ya, 0% menjawab tidak, 5.9% menjawab tidak pasti. Apakah punca penyalahgunaan dada? Yang pertama, masalah ekonomi 35%, stres 4.7%, dan masalah keluarga 17%. Siapakah yang berperanan penting dalam mengatasi isu penyalahgunaan dada? Ibu bapa 23%, pihak kerajaan 41%, pihak sekolah 35%. Seterusnya, apakah impak penyalahgunaan dada kepada generasi yang akan datang? 82% buruk, 0% baik, dan 11% tidak pasti. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan isu penyalahgunaan dada? 40% merujuk kepada peningkatan hukuman bagi pemilik dada, 52.9% menangkap sindiket dada, 5.9% mengawal penggunaan dada. Seterusnya, apakah isu penyalahgunaan dada ini dapat ditangani? 94% responden menjawab ya, 17% menjawab tidak, dan 17% lagi menjawab tidak pasti. Bagaimanakah kita dapat mengetahui kesan buruk pengambilan dada? Sosial media 47%, surat kabar 5.9%, kempen kesedaran anti dada 47%. Berikut merupakan jadwal soalan bagian B yang dijawab oleh 15 orang responden. Akhir sekali adalah penutup. Kajian ini telah membuka tirai untuk pemahaman mendalam mengenai kompleksiti isu penyalahgunaan dada dalam konteks budaya dan identiti Melayu di kawasan perkampungan bandar di Malaysia. Kajian ini bukan saja merentangkan tentang pandangan baru ke atas isu sensitif ini, tetapi juga memberi landasan yang kukuh bagi langkah-langkah praktikal dan pembaruan dasar untuk membentuk masa depan yang lebih cerah dan mendalam dan berdaya maju bagi masyarakat Melayu. Berikut saja pembentangan untuk projek akhir tamadun. Terima kasih kepada Dr. Afi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.